Okey, kita sambung semula. Tujuan saya nak cut video yang panjang. Okey, saya nak buat dalam 20 minit sahaja. Okey, so saya ulang balik finally statement dalam finally blocks ni akan dilaksanakan sama ada exception ataupun tidak ada exception. Dua-dua keadaan pun dia akan pergi ke finally block. Kemudian apa ni? Okay, ini contoh. Ini apabila berlaku exception. Okey, ada dua case. Satu ada exception, satu tidak ada exception. Bila berlaku ada exception, so finally akan dibuat. Nampak? Finally akan dibuat. Ada exception. Tidak ada exception pun, okey. So bila ada exception, dia akan pergi ke block. Kan contohnya sini apa ni? Bila berlaku exception pada statement I, berlaku exception untuk statement I, so exception tersebut akan dihandle oleh okey, sekarang ni saya ulang balik. Apabila berlaku exception pada statement I, so this exception akan dihandle oleh cache block I. Nampak? So bila berlaku exception pada statement I, dia akan cache di cache block I. Selepas tu dia akan terus pergi ke finally block. Okay, so sama juga yang ni, bila tidak ada exception, automatically cache dia takkan buat lah. So dia akan pergi ke finally block. So maksudnya finally akan dilaksanakan dalam apa jua keadaan, sama ada exception ataupun tidak ada exception. Okay, saya harap you all faham insyaAllah. Okay, propagating exception. Okay, instead of catching a thrown exception, okay, instead of catching a thrown exception, catching apa maksud catching? Ya, saya ulang balik Catching ni bermaksud bila berlaku exception pada statement I no. So saya ulang balik, apabila berlaku exception pada statement I, kemudian program akan create satu objek bagi exception tersebut. Objek itu akan dilempar, kemudian akan di-cache oleh cache block lah, yang akan di-cache oleh cache block yang handle exception bagi exception yang berkaitan lah. Okay, kalau input, contoh kalau berkaitan dengan input mismatch statement I ni, so dia akan cache untuk input mismatch. So dia akan buat. So objek akan dilempar, kemudian akan ditangkap. Itu maksudnya. Saya ulang balik. Apabila berlaku exception, program akan throw ataupun akan melempar objek bagi jenis exception tersebut. So kalau input mismatch, so program akan lempar objek bagi exception mismatch. So objek tersebut akan kalau you nak handle, you kena tangkap lah. Kalau you nak handle exception tersebut, you kena tangkap. That's why kita gunakan cache. You kena tangkap. Okay, so you can handle. Tangkap dengan menggunakan cache block. Okay, itu maksudnya. Katakan instead of catching a thrown exception by using the try catch statement, okay, we can propagate the thrown exception back to the caller of our method. Okay, we can propagate. Propagate ni apa? Propaganda. Apa maksudnya? You all cari ni lah maksud propagate. Okay, bagaimana you nak handle? The method here includes the reserved word throws. Okay, maksud ada lagi satu kaedah. Ada satu lagi kaedah untuk kita nak kita nak handle exception tersebut. Tapi sekarang ni apa beza dia? Sekarang satu contohnya. Kalau kita gunakan try catch, okay, kalau kita gunakan try catch, di mana ada kita gunakan try catch? Ni, kalau kita gunakan try catch, kita boleh letak ayat sendiri. Okay, kita boleh letak ayat sendiri. Ataupun kalau tak nak gunakan ayat sendiri, kita boleh gunakan apa ni? Kita boleh gunakan method yang terdapat dalam kelas exception, iaitu get message dan juga print stat trace. Okay, ini adalah contoh mana dia? Ini adalah contoh get message, exception interact main,
ni, add Java-OT sampai add exception ni adalah stack trace. Okay. So kita boleh ada pilihan. Sama ada kita nak gunakan message sendiri ataupun message yang dibuat oleh Java developer. Okay. Kalau kita tak nak gunakan kalau kita tak nak gunakan try catch, you all juga boleh gunakan kita boleh gunakan throws. Okay, throws bermaksud kalau throws kita tak boleh gunakan ayat sendiri. Okay. Kalau gunakan throws kita tak boleh gunakan ayat sendiri. Gimana dia? Okay. So kalau kita gunakan throws kita tak boleh guna ayat sendiri. Okay. Nanti saya akan tunjuk perbezaannya. Okay, public engage throw number format exception. Okay. Okay. Apa ni? Saya tunjuk satu contoh. Tak apa, nanti saya akan tunjuk satu contoh. Kita akan tengok coding lah bila dah habis ni. Okay. The method either include the reserved word. Bermaksud selepas di penghujung method tu kita akan buat throws. Throws apa? Bergantung kepada exception yang kita nak buat. Kalau berkaitan dengan apa ni input mismatch, kita akan gunakan number format exception. Okay, number format exception. Okay, so dia akan cache di sini. Okay, ada lagi 10 minit. Okay, so kita akan cache. Okay, so bila berlaku exception di sini, dia akan cache melalui throws. Sebelum ni kita buat bila berlaku exception di I, dia akan cache di cache block. Okay kan? Bergantung kepada exception yang kita buat. Tetapi kalau kita tak nak gunakan cache, you boleh gunakan throws. So dia akan cache di sini. Di sini tak ada lah kita gunakan kata kunci cache, keyword cache. Okay, kemudian we can write a method that throws an exception directly. Okay, for example, this method is the origin of the exception. We can write a method that throws an exception directly. Okay, use the throw reserved word. Apa ni? Ini gunakan throws. Nanti saya akan buat demonstration. Use the throw reserved to create a new instance of the exception of its subclasses. Throw ni adalah keyword. So jangan gunakan pada variable atau pada method name. The method header includes the reserved word throws. Okay, throws. Okay, for example ni apa yang exception ni? Exception ni adalah apa ni? Adalah kita tengok sini di mana dia. Ini ada exception ni. Ini adalah exception ni adalah superclass kepada yang segala kelas yang ada di sini. Okay, kalau tak nak fikir panjang-panjang, you letaklah exception di sini. Okay, ini contoh. Okay, sorry. Kita pun boleh juga letak letak message sendiri dengan menggunakan throws. Tapi kita tak menggunakan reserved word catch. Okay, contoh throws exception, kemudian kita akan cache di sini. Bila ada throws exception, kita akan cache di sini invalid value. Okay, for example. Okay, itu salah satu. Okay, throws dan throw. If num is not equal to 1, throw new exception invalid value. So ini kita kena buat sendirilah. Kita kena apa ni? Kita kena membuat eksperimen. Okay. When a method may throw an exception, either directly or indirectly, we call the method an exception thrower. Okay, sekarang dah pukul berapa dah? 12.44. Kita habislah pukul 1:30, 1:20. Okay. Okay. When a method may throw an exception, either directly or indirectly, we call the method an exception thrower. Okay. Every exception thrower must be one of two types, catcher and propagator. Kita tengok di mana dah? Yang ni yang mana? So bila you gunakan throws, you nak handle. Bila you gunakan throws, you nak handle, you gunakan throw. Throw bergantung. Kalau di sini exception, di sini pun exception. Kalau input mismatch exception, kat sini pun kena letak input mismatch exception. Okay. Yang ni saya tak pernah guna lagi. Tak apa, nanti kita akan buat.
when a method may throw an exception, yang ni lah, throw. When a method throw an exception, sebab dia throw, method ni dia akan throw. So jadi, either directly or indirectly, we call the method an exception thrower. Okay, we call the method an exception thrower. Contoh di sini, do work ni adalah exception thrower. Do work ni adalah exception thrower sebab dia akan throws exception bila ada berlaku sebarang exception. Every exception thrower must be one of two type. Okay, catcher or propagator. Okay, catcher or propagator. Okay, kita tengok sini. An exception catcher is an exception. An exception catcher is an exception thrower. Okay. Sekarang kita ada apa ni? Method yang throws exception dinamakan sebagai exception thrower. So, maksud do work ni dinamakan sebagai exception thrower sebab dia throw exception. Okay, so exception thrower ni dia kena pilih satu, nak jadi catcher ataupun propagator. Okay, apakah exception catcher? Exception catcher is an exception, okay, is an exception thrower that includes a matching catch block for the thrown exception. Okay. Selepas ni kita rehat dalam 5 minit lah sebab kita 2 jam kan. Okay. An exception catcher is an exception thrower that include a matching catch block for the thrown exception. Okay. Yang sebelum ni kita buat apa ni? Kita gunakan exception catcher bila ada try catch. Bila ada kataan try catch. And exception propagator does not contain a matching catch. So bermaksud dalam sebelum ni kita buat apa ni? Ini contohnya di mana? Sorry. Ini disebut sebagai exception thrower. Exception thrower. Katakan kita buat dalam main method. Main method adalah exception thrower sebab dia ada try catch. Okay. Tapi kalau tidak ada try catch, kita namakan sebagai exception propagator. Mana dia? Okay, ni. Exception propagator does not contain a matching catch block. Not a method may be a catcher of one exception and a propagator of another. So dia boleh method pun dia boleh ada dua-dua ni. Dia boleh jadi exception catcher dan method tu boleh jadi juga exception propagator. Nanti kita akan tengok. Okay. Benar apa ni? Ini you all dah belajar stack kan dalam data structure. Ini digunakan konsep stack lah ni. Digunakan konsep stack. Okay, so contoh dalam method A. Okay, dalam method A, ini adalah method A. Okay, method A ada try catch. So method A ni kita sebut sebagai apa ni? Sebagai exception catcher. Okay, sebab method ni ada kata kunci try catch. Okay, method ini adalah exception thrower sebab dia ada try catch. Okay. Kemudian method B. Method B pun adalah exception thrower. C tiada. Kemudian dalam D ni dia ada disebut sebagai apa ni? Exception propagator. Method A, method B dia ada try catch. So method A dan method B kita sebut sebagai method exception catcher sebab dia ada try catch. Method C tidak ada apa-apa. Method D ni kita sebut sebagai exception propagator sebab dia nak handle exception tanpa menggunakan try catch. Okay, ini adalah call sequence. Okay. So method A akan panggil method B, so method B akan panggil method C. Okay. So method C akan panggil method D. So bila ada apa-apa masalah, so dia akan kembalilah kepada method C dan propagator pun akan kembali ke method B. So dia akan cache pada method B. Okay. So di sini
dia akan handle exception. Okay. Method A kemudian method P pun kerana exception dia gunakan try catch, D tidak ada. Okay. Tapi dalam sepatutnya apa ni? Kalau ikut sini D D memang propagator lah. Okay. So dia akan return ni, dia akan return di C sebab C ni dia memanggil propagator method. Okay, propagator method ataupun kita sebut sebagai exception propagator. Okay, dia akan kembali. Okay, nanti kita akan tengok. Okay. Kemudian, okay, kita berhenti setakat ni dulu. Nanti saya akan inform balik. Paling minimum 5 minit kita akan rest. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat tengah hari.